Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله واللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah, kerana Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayang dia, ihsan dia, Allah beri taufik pada kita untuk letakkan kita berada sama-sama di bawah satu bumbung, satu tempat yang kita sebut sebagai surau, yang kita sebut sebagai masjid, yang kita sebut sebagai rumah Allah. Baitun min buyutillah, rumah daripada rumah-rumah Allah. Setiap kali kita dijemput, dapat kita datang berada di rumah Allah ini, maka kita kena rasa syukur yang sangat-sangat. Kita kena rasa sangat-sangat bersyukur, kerana dia nikmat yang bukan alang-alang punya nikmat, yang bukan kecil anak punya nikmat. Ini adalah nikmat yang jauh lebih besar daripada nikmat-nikmat kebendaan. Pernah satu masa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah mereka selesai ataupun memenangi peperangan Hunain, maka masing-masing telah diberikan ghanimah masing-masing, rampasan perang. Maka satu orang sahabat ini, dia telah dapat barang-barang rampasan perang tadi, harta rampasan perang, mungkin yang bersifat dengan barang-barang senjata, kambing-kambing ke, biri-biri ke, kibas, ternakan-ternakan. Maka dia telah mula berniaga. Dia jual beli. Kalau kita katakanlah pergi kat pasar tani tu, buka gerai, mula berniaga barang-barang yang dia dapat daripada hasil ghanimah ini. Maka dia telah untung. Dia telah untung. Untuk satu pagi tu saja dia berniaga, rezeki murah, alhamdulillah, dia telah untung 300 uqiyah perak. 300 uqiyah perak dia telah untung. Maka dia telah datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia bagi tahu, ya Rasulullah, saya dah dapat 300 uqiyah perak. Satu uqiyah ini 40 dirham, 40 keping dirham. Kalau 300 berapa? Kalau 300, kiralah sendiri tuan-tuan. Maknanya untung yang sangat besar. Dan dia dapat dalam masa yang singkat. Dan modal yang dia gunakan tu adalah percuma. Dia adalah harta rampasan perang. Maknanya dia tak perlu keluarkan modal untuk dapatkan barangan dagangan dia tu. Pertama, dia dapat free. Dia tak payah keluarkan modal untuk beli barang dagangan. Kemudian dia dagangkan, dia niagakan dalam masa yang singkat, satu pagi je. Satu pagi je. Dalam masa satu pagi dapat untung 300 uqiyah perak. Masya-Allah. Dia datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan begitu rasa bangga, dia bagi tahu Rasulullah, ya Rasulullah, tak ada satu orang yang lebih untung daripada saya. Pagi ni, hari ni tak ada orang lebih untung daripada saya. Saya dah begini-begini dan inilah hasil yang saya dapat, 300 uqiyah perak. Maka kata Rasulullah, nak tak aku bagi tahu kamu satu orang yang jauh lebih untung daripada kamu. Wah, terkejut dia. Dia rasa dia dah hebat dah berniaga. Dah nasib baik betul hari ni perniagaan maju. Dalam masa yang pendek dia telah dapat untung yang banyak. Bila macam tu, Nabi SAW kata, nak tak aku tunjuk, aku bagi tahu kamu satu orang yang lebih untung daripada kamu lagi. Dia pun berkata, macam mana, siapa tu?
Siapa tu ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, satu orang yang solat fardu, kemudian dia solat sunat 2 rakaat selepas solat fardu. Orang tu dapat ganjaran, yang ganjaran itu lebih daripada apa yang kamu dapat satu pagi ni. Saya nak tanya, kalau semayang fardu ni paling lama berapa minit? Ada sampai 1 pagi? Ada kita semayang sampai 1 pagi? Tak ada kan? Ambil yang semayang 4 rakaat pun, kalau satu rakaat tu 4 minit, baru 4 minit. Kalau satu rakaat tu 1 minit, baru 4 minit. Campurlah dengan wirid, apa semua bagai doa, tambahlah 2 minit lagi, baru 6 minit. Tu kalau 4 rakaat. Kemudian sembahyang 2 rakaat sunat pula lagi, tambah lagi 2 minit. Kata Nabi SAW, untuk orang yang buat tak sampai 10 minit ni, apa yang kau nak rasa hebat sangat dapat 300 rupiah perak tu, tak boleh dibanding dengan orang yang sembahyang 2 rakaat sunat selepas solat fardu. Di sini Nabi SAW nak ajar kita, nak ajar sahabat dan kita lah sekali, betapa nikmat amalkan agama ini. Dia satu nikmat yang jauh lebih besar berbanding dengan apa-apa nikmat kebendaan. Walaupun boleh untung ratus-ratus ribu sekalipun, tak sama dengan kau dapat solat 2 rakaat sunat. Sebab tu saya kata kita kena syukur sungguh-sungguh. Allah Subhanahu Wa Taala, Allah telah pilih kita, jemput kita, dapat datang rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak rasa apa tuan-tuan, memang tak rasa apa. Dia tak ada bertambah duit kita dalam bank, tak ada bertambah duit kita dalam poket. Tak adalah tiba-tiba dapat tanah 3-4 ekar sebab datang masjid. Tak ada apa-apa. Tapi kalau semayang 2 rakaat selepas semayang sunat tu pun Nabi SAW kata lebih untung daripada orang yang dapat untung 300 rupiah perak dalam masa 1 pagi. Agak-agak dengan datang ke masjid ni, berapa banyak untung yang Allah SWT telah sediakan untuk kita. Perasaan ini yang kita nak wujud, kefahaman ini yang kita nak ada, yang kita nak tanam, nak pasakkan dalam diri kita. Keimanan sebegini yang kita nak usahakan. Macam mana Rasulullah usahakan keimanan para sahabat. Rasulullah terus twist. Rasulullah betulkan kefahaman. Dia rasa dah bangga sangat, dah syukur sangat, dapat untung banyak. Kata Rasulullah, oh tidak, nehi. Kenapa? Itu tak nak banding dengan 2 rakaat tu pun kau tak lepas. Tak ada hebat mana pun kau dapat 300 rupiah perak dalam masa yang singkat. Kerana ada orang dengan masa yang lebih singkat untuk buat perkara yang jauh lebih mudah, dia dapat untung jauh lebih besar daripada apa yang kamu dapat. Jadi ini yang kita nak usahakan, nak bawa dalam diri kita. Jadi kita kena rasa syukur sangat-sangat. Allah pilih kita, datangkan kita. Dahlah macam tu dapat semayang solat maghrib berjamaah, dapat lagi semayang sunat. Lepas tu Allah pegang lagi pula kita, duduk dalam rumah dia lagi, tak bagi balik lagi ni. Tuan-tuan, kita kalau dapat tetamu yang kita suka, macam mana kita buat? Kan? Dia datang pukul 10, kita dah angkat air dah. Sembang, masuk pukul 12. Dia pun nak minta diri dah. Dah tengah hari ni minta diri. Kita pula akan cakap apa? Dah halang-halang tengah hari ni, kita makanlah sama. Kan? Dah siap dah, tak ada apa, dah siap dah. Kita akan cuba tahan dia lagi. Duduk dulu. Makan lah. Kejap je, ambil sikit, ambil berkat sikit. Makan. Dah habis makan tengah hari. Nak minta diri lah. Alah ni dah halang-halang makan, ni basuh mulut pula. Nak basuh mulut pula dah. Apa dia? Angkat pula kopi, angkat pula teh, angkat pula kuih dan sebagainya. Sebab apa kita suka orang tu? Maka kita akan tahan dia, kita akan cuba supaya dia paling selama yang boleh. Kalau orang yang kita suka datang rumah kita, duduk 1 hari, kita akan usaha supaya jadi 2 hari. Kan? Alah, bukan ada apa pun, duduklah kan. Jarang-jarang dapat datang kat kampung tu, tak ada apa dah pun. Mainlah duduk sini lagi. Ni esok kita ada begini-begini, mainlah join kami kan. Kita akan cuba pujuk dia supaya dia dapat lama lagi kat rumah kita. Sebab kita suka orang tu. Cuba kita tak suka kan, bagi salam pun kita pagar je. Kan? Jemput pun tidak. Kan? Kalau kita tak suka ni. Tuan-tuan, Allah SWT dah lah jemput kita dapat datang
Semayang tadi sama. Lepas tu Allah pegang pula kita ni, tak bagi balik lagi kan. Allah Ta'ala letak kita, terus bagi taufik pada kita, beri kepada haul dan quwwah. La haula wala quwwata illa billah tu Allah Ta'ala masih lagi, terus lagi pegang kita ni. Tunggu sampai isyak, duduk dulu dia kata kan. Masya Allah tuan-tuan, betapa besarnya nikmat Allah pada kita. Kita duduk dalam majlis ni, nak tunggu waktu isyak masuk. Sambil-sambil tunggu waktu isyak masuk, Allah Ta'ala hantar malaikat khusus doa untuk kita, daripada maghrib tadi sampailah masuk waktu isyak nanti. Dan Allah Ta'ala catatkan seolah-olah kita sedang solat, lepas satu rakaat, lepas satu rakaat, sampai masuk isyak nanti. Walaupun kita duduk je, saya bercakap, tuan-tuan dengar kan? Tapi di sisi Allah, catatan, buku catatan kita ni, malaikat sibuk duk tulis semayang. Duduk dalam majlis ilmu, lain pula catatan dia, lain pula timbangan dia. Jadi inilah yang kita nak syukurkan sangat-sangat. Biar hati kita ni terkesan dengan perkara-perkara begini, dengan janji-janji Allah ini tentang kehidupan akhirat kita ini, lebih daripada kita terkesan dengan kebendaan. InsyaAllah. Baik, kita sambung daripada kitab kita, Penawar Bagi Hati, yang disusun, yang dihimpunkan, dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili Al-Andalusi. Sekarang kita dah masuk dalam bab hujung lah, bab yang hujung insya-Allah. Dia ada 100 muka surat. Kita muka surat berapa dah ni? Kita berhenti hari tu muka surat berapa? 87 perenggan yang bawah tu iaitu kita ini dalam bab yang ke-7 pada menyatakan tawakal kan. Bab dia ialah bab yang ke-7. Ke-7 daripada berapa? Ke-7 daripada 10. Nak habis dah ni. Kita ada 100 muka surat. Sekarang kita sudah berada 87 muka surat, 87. Masya Allah. Setelah berapa puluh tahun dah, 10 tahun lebih dah. Tenggelam, timbul Covid tak Covid apa bagai, akhirnya kita dah sampai muka surat 87. Jadi kita ini berada di dalam bab pada menyatakan tawakal. Apa maksud tawakal? Yang kita kata tawakal yang ini berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu. Maka itulah bab yang sedang membincangkannya. Jadi setelah dibincangkan, di sini kita masuk dalam bab ataupun perenggannya ialah berkenaan, ini kita review baliklah, mungkin dah lupa, dah lama ni. Dan ketahui olehmu bahawasanya segala rukun bagi tawakal itu 3. Kita bercakap tentang rukun tawakal. Rukun semayang pun ada rukun kan. Rukun semayang ada berapa? Tu soalan kafar tu. Tapi tuan-tuan, jangan bertukar rukun dengan syarat sah. Syarat sah lain, rukun lain. Kan? Rukun semayang apa? Syarat sah apa dia? Apa beza dua tu? Ada yang nak jawab? Tu soalan basic ustaz. Kita tak perlulah bincang. Kan selamat. Tak apalah ustaz, tak tahu yang mana syarat sah, tak tahu yang rukun, janji buat semua, maknanya semayang saya diterima. Dah selesai kan. Betul lah tu. Yang penting kalau kita tak dapat nak bezakan macam tu sekalipun tak apa. Yang penting kita buat tu betul. Dia buat tu yang kena betul. Buat tu yang kena betul. Jadi macam syarat sah ni perkara di luar solat. Contoh menghadap kiblat. Kan? Contoh ada air semayang kan, di luar solat. Kemudian yang dalam solat ni takbir, Fatihah, qiyam, Fatihah, itu rukun. Jadi ini yang kita nak cerita tentang rukun tawakal. Maknanya kalau rukun ini tak cukup, maka tawakal kita itu batal. Semayang kalau tak cukup rukun,
Allahu Akbar, elok dah. Dalam Allahu Akbar tu ada niat dah, okey. Lepas pada tu qiyam dah, berdiri dah, elok dah. Tak baca Fatihah. Apa jadi? Semayang tu walaupun 20 rakaat batal. Tak jadi semayang nama dia. Kau semayang tarawih, semayang berapa rakaat? 20, tapi aku tak baca Fatihah. Kan? Apa jadi? Dia jadi exercise, dia tak jadi semayang. Dapatlah duduk bangun tu dapat. Exercise tu dapatlah. Lega rasa lepas buka puasa tadi kena 20 rakaat tu, rasa lega perut kan. Rasa dah fit balik dah. Tapi dia tak dikira sebagai solat sebab rukunnya tak sempurna. Macam tu juga tawakal tak cukup rukun, maka tak jadi tawakal. Tak jadi tawakal. Macam mana solat tak cukup rukun, maka tak jadi solat. Maka tawakal itu ada 3. Yang pertama apa dia? Tauhid. Yang kedua kelakuan. Dan yang ketiga pekerjaan. Itu dia punya tajuk dia, outline dia. Pertama tauhid, yang kedua kelakuan, dan yang ketiga ialah pekerjaan. Tauhid itu apa? Kata pengarang, maka seperti bahawa engkau beriktikad dengan iktikad yang putus. Putus ni maksudnya jazam, yang muktamad, bahawa tiada yang memperbuat melainkan Allah. Melainkan Allah Ta'ala sahaja. Ketunggalannya, tauhidnya itu tiada yang menyengutui baginya kerajaan dan puji, dan ia sangat kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Dan ini tauhid asal bagi tawakal, kerana hanya senya tawakal atas Allah Ta'ala mereka yang tiada mengiktikadkan ia akan ada yang perbuat yang lain daripada Allah Ta'ala. Faham tak? Faham dah kan, sebab saya dah syarah dah sebelum ni. Tapi kena tengok online. Kalau tak tengok online tu memang kelam dah jawab dia. Syarat yang pertama, rukun yang pertama bagi tawakal. Kalau tak ada rukun, macam semayang tak cukup rukun, maka kita tak panggil semayang, tak panggil solat. Macam tu juga, kalau tawakal ni tak ada rukun dia yang 3 ni, maka tak jadilah tawakal tu. Jadi rukun yang pertama apa dia cakap tadi? Tauhid. Apa maksud tauhid? Iktikad kita dengan Allah Ta'ala, bahawasanya hanya Allah Ta'ala sahajalah yang melakukan segala sesuatu. Lain daripada Allah tak boleh buat apa-apa. Ini syarat ataupun rukun kepada tawakal itu sah. Kalau kita kata aku tawakallah pada Allah, tapi hati kita masih yakin ada benda lain, perkara lain, orang lain yang boleh lakukan sesuatu, yang boleh beri bekas, yang boleh bagi kesan, yang boleh bagi manfaat, yang boleh bagi mudarat, maka batal tawakal kita walaupun mulut kita kata tawakal. Macam orang semayang, kau semayang, aku semayang, tapi aku tak baca Fatihah, aku tak baca tahiyat, maka dia kata sembahyang tetapi di sisi Allah bukan semayang. Macam tu juga kita kata kita tawakal, tapi bila yang syarat rukun yang pertama ini tak betul, maka di situ saja dah cukup, batallah tawakal itu. Tuan-tuan, ini tauhid. Bila dia sebut tauhid, kena kepada ilmu tauhid. Surau ni ilmu tauhid belajar hari apa? Isnin. Kitab apa? Nak test lah. Tu baru tanya nama kitab. Lepas ni ustaz apa pula? Apa dia? Tak dengar. Takribul Ikhwan. Ustaznya? Lulus lah. Sebab boleh sebut kan. Ini kan tanya malam ni kuliah apa? Tasawuf. Kan? Kita belajar tasawuf kan. Kitab apa? Itu aku tak berapa nak pasti pula. Nampak sangat lah. Mengaji dah 10 tahun lebih dah kitab tasawuf ni kan.
Apakah hati? Hati apa dah? Allahu Akbar. Kan? Jadi tuan-tuan kena belajar. Tauhid ni benda kena belajar. Kena ilmunya betul. Sebab kalau kita tengok kat sini dia kata rukun yang pertama tawakal ialah tauhid. Iktikad kita tiada yang dapat melakukan melainkan Allah Ta'ala sahaja. Dan Allah itu tunggal, esa dia, tidak ada yang sekutu dalam melakukan sesuatu. Tuan-tuan, ini kena jelas. Api boleh membakar ke tak boleh membakar? Dah pening nak jawab dah. Ni aku nak jawab bakar kan, ustaz kata tak. Kalau kau kata tak bakar kan, ustaz kata bakar pula. Yang mana satu? Dia kalau ustaz soal je suspend kan. Dia hilang keyakinan nak jawab pun. Tak apa tuan-tuan, tak payah sebut. Tuan-tuan angkat tangan je. Saya nak tanya sekarang ni, siapa yang kata api tu membakar? Sila angkat tangan. Maknanya ada seorang. Siapa yang kata api tu tak membakar? Sila angkat tangan. Baik. Dua-dua angkat ni. Sebab apa? Dia ada jawapan dia tu. Saya angkat dua-dua tu ustaz. Sebab ada penjelasan dia. Tu dia. Tu orang belajar. Kan? Macam orang tanya Ustaz Azhar Idrus lah. Apa hukum pakai tudung? Kan? Apa hukum pakai tudung? Dia setiap benda ni ada 5 hukum. Kondak yang mana? Dia ustaz dia lain jawapan dia. Lagi tinggi ustaz tu, lagi besar ustaz tu, lagi panjang jawapan dia. 5. Dia boleh jadi wajib, dia boleh jadi sunat, dia boleh jadi harus, dia boleh jadi makruh, dia boleh jadi haram. Kan? Jadi mana macam tu? Jadi sekarang ni iktikad ni kita nak cerita tentang iktikad tauhid ni, nak tawakal ni. Sebab dia kata kat sini tawakal itu yang tauhid ini apa dia? Iaitu tiada yang berbuat melainkan Allah. Tak ada satu pun yang boleh melakukan apa-apa melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya buah air dah sekejap ni dah satu cawan je ni. Tak membazir. Sebab saya dah tuang air, saya nak minum, saya kena buka lah kan. Dia kalau ikut SOP, kalau ada air dengan makanan boleh buka. Kalau nak ceramah tak boleh. Jadi saya buka ni bukan sebab nak ceramah, tapi sebab nak minum air. Bismillah. Risau pula saya kan. Maklum dirakam. Jadi saya kena bagi tahu saya buka ni bukan sebab nak ceramah, sebab nak minum air. Kan kalau kita pergi kedai mamak tu boleh buka kan? Setelah hidangan sampai boleh buka. Sebelum jangan, masa order tu belum boleh lagi. Sampai je air tu, sebab apa? Masa tu COVID dah tak ada. Macam tu. Alhamdulillah kita dah jumpa cara dia nak mengelakkan tu. Baik. Tiada yang berbuat melainkan Allah. Maknanya kita nak betul-betul iktikad kita putus. Tak ada yang boleh lakukan satu perkara melainkan Allah. Api ni, boleh tak api ni membakar? Jawapan ya dengan tidak, betul dua-dua. Tapi atas syarah dia macam mana? Iktikad dia tu macam mana? Faham tu macam mana? Kalau siapa-siapa yang kata api ni boleh membakar kerana sifat dia tu memang membakar, memang dia tu sendiri tu memang membakar, sifat panas dia tu memang membakar, maka itu adalah keyakinan yang kufur. Kalau siapa-siapa yang beriktikad api itu boleh membakar kerana sifat dia tu sendiri memang membakar dan terbakar itu kerana memang sifat api itu membakar, kufur jawab dia. 2 kali dah saya ulang ni. Yang ketiga saya ulang. Siapa-siapa yang beriktikad api itu boleh membakar kerana memang dia tu bersifat boleh membakar dengan sendiri dia. Kerana dia tu memang sifat dia membakar.
maka hukum dia kufur. Tapi kalau siapa yang kata api itu membakar, api itu membakar kerana Allah yang beri sifat membakar tu pada dia, maka apabila terkena sesuatu dengan api yang Allah beri sifat dia panas dan membakar ni, terbakarlah benda tu. Lain kan yang pertama tadi. Yang pertama tadi dia kata api tu membakar kerana memang api tu sifat dia tu sendiri memang membakar. Bila benda kena dengan dia ni memang terbakarlah benda tu. Sebab sifat membakar tu memang ada pada api tu sendiri. Api tu sendiri memang ada sifat membakar. Yang kedua ni kata api tu membakar tapi kerana Allah yang bagi sifat membakar tu pada dia. Maka bila terkena dengan satu-satu benda, maka terbakarlah. Sebab apa? Allah dah letak sifat membakar tu pada api. Ada beza ke tak ada beza dua tu? Beza tu besar ke sikit je tu? Dia kalau kita sekali tengok macam tak ada beza, tapi sebenarnya berbeza sangat-sangat. Kalau hukum yang pertama, apa hukum dia tadi? Apa hukum yang pertama? Kufur. Hukum yang kedua? Apa dia? Fasik. Hukum yang kedua fasik. Tak lepas juga. Tak lepas juga. Dalam hati kata apa? Nasib baik aku tak angkat tangan tadi. Kan? Selamat aku tak angkat tangan. Dua-dua aku tak angkat tangan tadi kan. Ini etikad ni nak suruh sah kita punya tawakal. Kalau tak sah tauhid kita ni, tak sah tawakal. Rukun pertama dah fail dah. Jadi apa dia? Yang sahihnya macam mana? Yang sahihnya yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada ummah, yang kita namakan dia sebagai apa yang dipegang oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, ialah api ni ciptaan Allah, dia tak boleh buat apa-apa. Allah yang bagi sifat panas, dan panas itu sifat dia boleh membakar. Sama lagi tu, okey lagi. Bila terkena dengan satu-satu benda pun dia tidak boleh membakar, masih tak boleh bakar. Melainkan Allah yang hendakkan benda tu terbakar. Ada beza tak? Ada beza tak? 1, 2, 3 tadi. Nampak beza dia? Yang awal-awal ni sama je. Api ni sama-sama makhluk Allah. Kalau kata api tu bukan makhluk, itu dah jadi majusi dah. Api tu jadi Tuhan. Ni tak, kita semua iktiraf api tu makhluk Allah. Yang mazhab 1 pun kata gitu, mazhab 2 pun kata gitu, mazhab 3 pun kata gitu. Kemudian mazhab yang pertama kata memang api tu dia sifat dia membakar. Sifat membakar tu, panas api tu kerana dia sendiri. Maka itu adalah kufur. Itu mazhab pertama. Mazhab kedua kata, tak, api ni membakar, sifat membakar tu kerana Allah yang bagi sifat tu membakar. Allah bagi kat dia macam tu. Okey. Yang ketiga pun sama juga. Allah yang bagi api tu ada sifat panas dan membakar. Khalas? Nampak dah beza. Mazhab 1 dah berbeza dengan mazhab 2, tapi mazhab 3 sama dengan mazhab 2. Betul? Masuk layer kedua ni dah berbeza. Yang layer pertama semua sama lagi. Kalau ada yang kata api tu bukan makhluk, itu dah jadi Tuhan. Maknanya dia dah jadi majusi dah terus. Ini tak. Masih lagi kata semua setuju api itu makhluk. Lapis yang kedua, sifat membakar dan panas itu. Mazhab yang pertama kata sifat tu memang sifat api lah, memang dia macam tu. Sifat yang kedua kata tak, api membakar dan panas dan membakar ni kerana Allah yang letak. Mazhab yang ketiga pun kata macam tu juga, Allah yang letak. Lapis yang ketiga, bila kena satu perkara, terbakarlah dia. Sebab memang sifat dia membakar. Itu mazhab pertama. Sifat yang kedua, maka sebab Allah dah letak dia sifat membakar, bila terkena benda yang dengan api tadi, terbakarlah. Sebab sifat tu dah ada kat situ. Yang ketiga,
Api itu terbakar, benda yang terkena dengan api itu kerana Allah hendak benda itu terbakar. Bukan kerana sifat panas pada api itu. Allah nak benda itu terbakar. Ada beza? Nampak beza dia tak? Ni saya bagi contoh api lah, mudah sikit. Nampak beza Jadi yang ketiga itulah akidah yang sahih. Walaupun Allah letakkan api itu, sifat dia panas dan membakar. Bila terkena dengan satu benda, katalah contoh kertas. Bila katalah kena kertas, api, kena kertas. Terbakarnya kertas itu bukan kerana sifat api itu. Kerana Allah nak benda itu terbakar. Kalau Allah tak nak benda itu terbakar, pun api itu tak boleh bakar. Mana dalil dia? Mana dalil agak-agak? Nabi Ibrahim lah. Cerita Nabi Ibrahim dengan Namrud. Namrud buat unggun api sebesar bukit lah, kita kata membukit. Dalam tafsir Ibn Katsir tu tuan-tuan boleh cek. Dalam riwayat tu kata, dalam tafsir Ibn Katsir, dia katakan sehingga wanita-wanita hamil pun diperintah untuk bawa kayu api. Semua rakyat ni dia kerah kena bawa kayu api. Sebab nak sama-sama nak tunjukkan kepada Ibrahim ni, seluruh rakyat Namrud ni nak bakar dia. Dibuatkan unggun api. Ini dalam tafsir Ibn Katsir saya cerita ni. Dan bila unggun api tu nak bagi kita ni faham punya besar. Katanya orang Melaka punya besar. Kan. Melaka sekarang ni tengah famous ni. Trending sekarang kan. Punya besar api tu. Membakau dia. Kan. Saya tahu lah tuan-tuan, mak saya orang Melaka. Kan. Api tu dia punya, gelojak api dia tu membakar 40 hari baru padam. 40 hari. Nabi Ibrahim duduk dalam api tu 40 hari. Besar ke kecil ke api tu? Kalau 40 hari, bukan gas tau, kayu api. Unggun api tu guna kayu, bukan guna gas. Guna kayu pun 40 hari baru padam. Boleh kita bayang besar dia. Apa jadi pada Ibrahim? Terbakar tak? Kalau sifat api tu, sebab api tu tetap panas. Dalil panas, Namrud tak boleh nak campak Ibrahim tu dekat-dekat. Tolak macam tu tak boleh. Kena guna ke lastik. Buat satu manjanik, lastik besar. Letak Nabi Ibrahim, ikat apa semua. Pong! Melayang Nabi Ibrahim. Ni api, zupung masuk. Tak boleh rapat. Bahang panas. Bagi Namrud, bagi rakyat Namrud, orang yang duk buat unggun api, hidupkan api, bergelojak api tu naik. Mereka tengok api, mereka rasa panasnya api. Mereka yang baling Ibrahim dengan Nabi Ibrahim AS gunakan lastik besar tu. Memang panas api tu. Tapi bila Allah kata, ya naru, wahai api, kuni bardan wa salaman, jadi kamu sejuk dan sejahtera. Saya baca dalam tafsir Ibn Katsir tu, masa Allah Ta'ala kata, wahai api jadilah kamu sejuk, satu dunia ni sejuk api. Yang tengah tak nak nasi pun nasi tak masak, yang tengah jerang air pun air tak gelegak. Tapi bila Allah Ta'ala kata, ala Ibrahim, atas Ibrahim, barulah api yang lain ni dapat masak nasi, barulah api yang lain dapat jerang air. Tetapi untuk Nabi Ibrahim, bardan, sejuk, wasalama. Bardan tu, sejuk tu, dalam saya baca dalam tafsir tu dia kata, kalaulah Allah Ta'ala tak sebut salama, selamat, sejahtera, beku Nabi Ibrahim dalam api tu. Walaupun rakyat Namrud dan seluruh rakyat dia tengok panas, rasa panas, tapi kalau Allah tak kata salama, sejuk, sejahtera, beku Nabi Ibrahim. Kalau Allah Ta'ala setakat sebut sejuk je. Nak menunjukkan apa?
Yang membakar bukannya sifat panas api. Yang membakar itu adalah Allah yang buat. Sebab tu dia kata kat sini, iktikad bahawa tiada yang berbuat melainkan Allah Ta'ala. Dan ketunggalannya, maknanya keesaan Allah Ta'ala, tauhid itu tiada yang menyengutui ia baginya. Tak ada yang boleh menyekutukan Allah. Allah Ta'ala tak pernah bersyarikat, bersekutu dalam apa-apa. Jadi dia kata tauhid itulah asal bagi tawakal. Orang yang ada iktikad yakin dia putus muktamad, Allah saja yang boleh buat satu-satu benda. Allah saja yang boleh bagi manfaat. Allah saja yang boleh bagi mudarat. Baru tawakal dia tu ada. Kalau yang tu pun kau tak lepas, macam mana nak tawakal? Sebab tu dia ada beza. Dia ada beza. Allah boleh bagi kenyang, tapi kenalah makan. Betul ke tu? Allah boleh bagi kita kenyang, tapi kenalah makan. Dengan bila lapar kita makan, tapi yang boleh bagi kenyang hanya Allah. Ada beza tak dua tu? Ada beza tak? Satu ni dia kata Allah memang boleh bagi kenyang. Allah yang boleh bagi kenyang. Tapi kita kena makanlah. Dengan seorang yang kata bila lapar kita makan, tapi yang boleh bagi kenyang hanya Allah. Beza tuan-tuan. Agak-agak antara A dengan B, jawapan A dengan jawapan B ni, mana yang boleh sah untuk jadi rukun kepada tawakal? Yang mana? Siapa kata A angkat tangan? Siapa kata B angkat tangan? Alhamdulillah. Tapi seorang je, hujung sana kan. Yang lain dah tak berani dah angkat tangan dah. Ini ustaz ni kan dia terik lagi ni. Ini tak ada terik tuan-tuan, ini akidah. Saya kena cakap betul. Beza. Allah memang boleh sembuhkan, tapi kenalah makan ubat. Bagus nasihat tu bunyi dia. Tapi beza tak dengan orang yang kata bila sakit kita makanlah ubat, tapi yang boleh sembuh Allah je. Ada beza tak? Beza dia langit bumi tuan-tuan. Langit bumi pun jauh lagi pada tu lagi dah. Nabi SAW pernah pesan kepada Abdullah bin Abbas. Dia kata apa? Antara yang Nabi pesan ajar pada Abdullah bin Abbas, masa tu Abdullah bin Abbas ni kecil lagi, budak. Dia kata, ya gulam, wahai budak, ihfazillah, jagalah Allah, yahfazka, Allah jaga kamu. Ihfazillah, jagalah Allah, tajidhu tujahak, kamu akan dapati Allah di hadapan kamu. Iza sa'alta fas'alillah, bila kamu minta, minta dengan Allah. Iza sta'inta fasta'in billah, bila kamu minta tolong, minta tolong dengan Allah. Lau istama'atil ummah fa'lam, ketahuilah wahai Abdullah bin Abbas, wahai budak, lau istama'atil ummah, kalau umat ini berhimpun, ala an yanfa'uka bi syai'in, mereka nak bagi kamu manfaat dengan satu perkara, lam yanfa'uk, mereka tak akan dapat bagi manfaat, illa ma kataballahu lak, melainkan apa yang Allah Ta'ala telah sebutkan, Allah Ta'ala telah tuliskan untuk kamu. Tak ada yang boleh bagi manfaat, takkan dapat bagi manfaat dengan apa pun, walaupun berhimpun seluruh umat ini. Wala in istama'u, kalau mereka berhimpun pula, ala an yadurruka bi syai'in, mereka semua nak bagi kamu mudarat dengan satu perkara, lam yadurruk, sama sekali takkan dapat bagi mudarat, illa ma kataballahu alaik, melainkan apa yang Allah Ta'ala telah tuliskan ke atas kamu. Ini adalah syarat rukun yang pertama untuk tawakal, iktikad, tauhid. Masuk dah? Habis waktu dah. Macam mana ni? Ni baru review, belum masuk pelajaran baru lagi ni.
Macam mana tak apalah. Sebab yang ni syarat yang pertama ni rukun, bukan syarat. Rukun yang pertama ni sangat besar. Sangat besar. Kalau kita tak lepas yang pertama, tak payah cerita yang kedua, tak payah cerita yang ketiga. Sebab itu Syekh Abdul Qadir Al-Madili kata, tauhid asal bagi tawakal. Kerana hanya sahaja tawakal atas Allah Ta'ala, mereka yang kerana hanya sahaja tawakal atas Allah Ta'ala, mereka yang tiada mengiktikadkan ia akan ada yang memperbuat yang lain daripada Allah Ta'ala, maka ini adalah perkara yang penting untuk kita memahami dia. Yang penting untuk kita memahami sebelum kita masuk pada rukun yang kedua. Rukun yang kedua ni apa dia? Iaitu kelakuan hati. Maka percaya hati engkau dengan Allah Ta'ala, dan diam ia dengan menyerahkan segala pekerjaan kepadanya, dan tiada berpaling ia kepada yang lain daripada Allah Ta'ala sama sekali. Bila kita dah iktikad macam tu, maka hati, kelakuan hati yang rajin rukun yang kedua ni apa dia? Percayalah dia kepada Allah. Kena yakin sungguhlah. Dia dah faham dah macam tu iktikad dia. Simpulan dia ialah macam tu akidah. Maka pada masa tu pasrahkanlah hati dia itu kepada Allah. Tu rukun yang kedua. Kerjaan hati pada masa itu ialah nak betul yakin kita, serahan kita, pasrahnya kita kepada Allah Ta'ala. Diam ia dengan menyerahkan segala pekerjaan kepadanya. Tak ada tapi lagi dah. Sebab tu dia tak ada lagi dah. Kalau kita sakit, Allah boleh sembuh, tapi kenalah makan ubat, tak ada. Itu tak boleh. Jadi kita habis kat situ juga. Tak boleh masuk yang ketiga lah. Dia kata sini, bermula misalnya mereka yang berwakil pada menjawab dakwa di hadapan qadi akan lawyer. Kan? Ini dia panggil apa? Dia panggil tamsil lah. Dia bagi contoh. Yang sangat kasih ia akan dia, lagi yang sangat pintar pada undang-undang. Maka bahawasanya yang berwakil itu diam ia di rumahnya, dan senang hatinya tiada berfikir ia pada pekerjaan dakwa itu, dan tiada minta tolong ia akan orang yang lain daripada lawyer yang tersebut, kerana mengetahui ia akan bahawasanya lawyernya itu menolak daripadanya akan tohmah dan menunaikan segala tujuannya, dan tiada dapat melawan akan dia orang yang lain. Maka demikian juga jika engkau mengenal akan Allah Ta'ala dan mengetahui engkau akan bahawasanya Allah Ta'ala itu sangat kasih sayang akan hambanya, lagi sangat kuasa, lagi sangat kaya, lagi yang menjanjikan ia akan rezeki engkau, maka tak dapat tiada bahawa berserah engkau akan Allah Ta'ala pada pekerjaan rezeki engkau dan lain-lainnya, dan tiada memandang engkau akan yang lain daripadanya, kerana yang lain daripadanya itu lemah dan berhajat seperti engkau juga. Tiada kuasa ia memberi rezeki kepada akan dikau. Maka jika tiada engkau tawakal atas Allah Ta'ala, dan tiada putus penelitkan engkau daripada makhluknya, maka yang demikian itu kerana dhaif yakin, lemah yakin engkau, disebabkan syak atau disebabkan tiada mengerasi yakin itu akan hati, kerana ada hati engkau penakut. Maksudnya kita dah faham Allah itulah yang boleh buat segala-galanya, maka hati kita ni kena yakin serah sungguh pada Allah. Rukun kedua. Macam satu orang dah lantik lawyer. Bila dia lantik lawyer,
dia pun dah senang hati sebab dia yakin lawyer dia ni akan menjawab bagi pihak dia, menguruskan segala masalah di mahkamah, berdakwa-dakwi dan sebagainya. Dia senang hati dan dia tak akan minta tolong dah orang lain. Kalau dia masih lagi, dia dah join lawyer ni tapi dalam masa yang sama dia duk hantar juga lawyer lain, masih ada lagi tak yakin, maksudnya macam tu. Macam itulah dia kata orang yang kenal Allah, dia tahu Allah saja yang boleh bagi manfaat mudarat, maka dia tak ada dakwa-dakwi, dia tak ada lagi dah dolak dalik, dia yakin dan serah sungguh-sungguh hanya kepada Allah Ta'ala. Habis juga kita yang kedua ni ya. Jadi lepas pada ni kita akan pergi lagi kepada rukun-rukun penerangan yang seterusnya berkenaan dengan rukun yang dikatakan sebagai rukun kepada tawakal. Selama ni kita sebut je tawakal, tapi kalau tak kena rukunnya maka batal, tak sah tawakal kita itu. Hari ni berapa? 14 bulan 11. Semoga Allah SWT bagi taufik untuk kita dapat faham, kita dapat amal, seterusnya kita dapat hayati dalam kehidupan kita dan kita sampaikan pada saudara kita yang lain insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal 'amal alladhi yuballighuna hubbak. Allahumma rzuqna hubbak wa hubba rasulik wa hubba man yanfa'una hubbuhu 'indak birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillah.